Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Dalam video kali ini aku akan kongsikan dengan korang pengalaman misteri yang dilalui oleh aku ketika mendaki gunung. Satu cerita daripada aku. Kejadian ni berlaku pada tahun 2001. Masa tu umur aku 19 tahun. Kira-kira 19 tahun lepas lah. Nak dijadikan cerita, kita orang pun plan nak daki Gunung Ledang masa tu. Kita orang pun ajak lah mana-mana member yang nak join sekali. Ajak punya ajak. Yalah, zaman tu handphone pun tak ada. Siapa yang pakai handphone masa tu kira orang berduit lah kan. Tapi ajak dari mulut ke mulut pun dah sampai 13 orang nak join. Kebetulan pula dalam 13 orang tu ada salah seorang daripada member kita pernah pergi sana. So jadilah nak pergi kan. Untuk pengetahuan korang, masa ni nak daki Gunung Ledang tak perlukan dia, cukup buat report polis je masa tu. So dah planning apa semua. Tibalah hari yang dinantikan. Kita orang pun gerak pagi, naik bas sampai dekat Gunung Ledang. Kita orang naik daripada Asahan. Dah turun pada bas tu, menampaklah dari luar, rasanya sejam lebih kot, tak ingatlah. Tapi sampai dekat kaki Gunung Ledang tu pun dah petang. So kita orang plan nak naik ke Kolam Puteri keesokan harinya. Jadi malam tu kita orang 11 orang tidur dekat kedai kaki Gunung Ledang tu. Kenapa aku cakap 11 orang? Sebab lagi 2 esok pagi baru diorang gerak, sebab diorang ada kerja. Ramai-ramai lah tidur kat situ. Malam tu tak ada apa-apa berlaku. Besok paginya semua siap-siap nak menuju ke Kolam Puteri. Salah seorang tanya pada member aku yang tahu jalan ke Gunung Ledang tu. Dia dengan angkuhnya lah, dengan sombong dia cakap, aku tahu jalan ni, aku pernah pergi. So kita orang mulakan pendakian. Sampailah kita orang jumpa ada batu besar. Ada 2 jalan. Jalan sebelah kanan tu pagar. So jalan sebelah kiri tu kita orang nampak macam nak kena turun ke sungai. So salah seorang tanyalah member yang katanya tahu jalan dan pernah daki gunung tu. Dia pun cakap tak tahu. Dah masing-masing dah pening kepala. Tercegat lagi kita orang semua kat situ. Sebelah kanan tu ada pagar. So kita orang tak beranilah nak ikut situ. Dan tiba-tiba ada 3 orang budak lelaki dalam lingkungan umur kita orang jugalah. Pakaian diorang ni tak macam nak pergi camping tau. Tapi diorang pakai macam nak pergi mall. Dengan suara jeans ni, seingat aku perasan ada seorang budak tu pakai baju putih, tak bawa beg camping pun. Selash pinggang je. Jalan depan kita orang, terus jalan belah kanan, jalan berpagar tu lah. Dia tolak pintu pagar tu, diorang pun jalan ikut situ. Yang kita orang ni dari tadi tengah fikir ikut jalan mana, tak fikir panjang, terus je ikut budak 3 orang tu. Tapi yang peliknya, laju betul budak 3 orang tu jalan. Kita orang yang ikut dari belakang ni dah tak nampak dah diorang, hilang. Sampailah satu tempat tu, kita orang pelik nak jalan situ, kena tebas pokok bagai, kena buat jalan. Nasib baik kita orang ada bawa parang masa tu. Kalau tebal lah pokok-pokok kecil yang ada dekat situ kan, kat jalan tu. Tapi dalam tebas pokok-pokok tu, terfikir juga kita orang, budak 3 orang ni lalu kat mana. Pelik sangat dah. Lepas kita orang tebas pokok-pokok tu buat jalan, kita orang berhenti kejap sebab penat. Apa yang lagi pelik yang kita orang jumpa tempat tu macam baru lepas ada orang duduk tau. Sebab kita jumpa plastik-plastik, gula-gula, plastik coklat, bekas air, banyak lah. Macam memang masih baru benda tu. Tempat plastik-plastik tu masih baru lagi. Jadi kita orang fikir budak 3 orang tu punya kot. Mungkin lah diorang baru rehat dekat situ. Lepas kita take file semua, kita mulakan balik perjalanan. Kali ni tak tebas dah, sebab pokok semua dah besar-besar. Dan kita orang jumpa macam laluan tau, ada tapak kaki binatang. Memang sah ini laluan binatang. Dan kita orang memang sangat yakin yang kita orang semua ini dah sesat. Kita orang berehat kejap, tenangkan fikiran. So kita orang decide untuk patah balik. Tapi nak patah balik ikut jalan tadi memang tak lah. So aku cadangkan dekat orang, apa kata kita lalu dekat laluan sungai. So semua setuju. Jadi akulah leadnya. Nak ke sungai pula kena buat jalan, sebab kita orang ni dekat atas bukit, sungai dekat bawah. Jadi kenalah buat jalan sebab banyak pokok
kecil-kecil yang perlu ditebas. Sampai juga kita orang dekat sungai dan berjalanlah kita orang dekat tepi-tepi sungai. Jalan punya jalanan, aku dengar suara orang tengah mandi. So berkobarlah semangat kita orang. Makin laju kita orang jalan. Sebab hari pun dah petang. Aku rasa dalam 4 hingga 5 jam kot kita orang dah sesat sebenarnya. Jalan punya jalan. Lama-lama suara orang mandi-manda tu hilang. Kita orang pun jadi pelik. Terpinga kita orang. Masing-masing bela je. Aku tanya, mana suara orang mandi-manda tadi? Semua cakap tak tahu. So kita orang pun berjalan lah balik ikut sungai tu. Masing-masing semua dah letih. Nasib baik kita orang ada bawa bekalan jugalah. Kita orang berehat jap sambil makan. Lepas semua dah settle makan, kita orang mulakan balik berjalan ikut lalung sungai tu. Jalan pun jalan lagi, kita orang dengar lagi suara orang mandi-manda. Berkobar balik semangat kita orang. Semakin laju lah kita orang berjalan. Jalan pun jalan, Alhamdulillah kita orang jumpa orang tengah mandi-manda. Tapi dia orang buat muka pelik tau. Sebab ramai-ramai jalan ikut sungai. Dia orang kat sebelah sana, kita orang kat sebelah sini. Lepas je jumpa orang mandi-manda tu, kita orang sampai balik dekat tempat mula-mula kita orang berhenti sebab tak tahu jalan tu. Masa tu dah nak maghrib rasanya. Jadi kita orang ikut jalan sebelah kiri pula. Rupa-rupanya yang kita sangkakan jalan nak turun ke sungai tu bukan jalan nak turun ke sungai. Jalan yang sebenar, jalan tu cuma dekat belakang batu tu je. Aku cakap, lah ini dia jalannya. Disebabkan hari dah nak maghrib, kita orang semua decide nak pacak kemah dekat kolam anak gajah je. Tu je campsite yang mula-mula kita orang jumpa. Sebab dah terlalu penat, dah siap pasang kemah semua, makan-makan. Kita orang bahagi orang yang nak tidur kemah mana. Ada satu kemah tu kecil disebabkan ada member kita orang ni yang badan besar masa tu. Jadi kita orang decide yang kemah kecil tu bagi dia seorang je yang tidur. Dah siap bagi-bagi semua. So kita orang plan nak daki Gunung Ledang. Besoknya aku pun masuk tidur. Member yang lain ada yang dah masuk tidur, ada yang lepak kat luar. Sebab temankan member yang 2 orang baru sampai tu. Kira-kira jam 1 ke 2 pagi tu, aku tak ingat lah. Aku terbangun nak minum air. Aku jenguk dekat luar. Aku nampak ada seorang member aku tu dah keluar. Dia tengah masak Maggi. Lapar katanya. Jadi aku temankan dia, borak-borak semua. Tiba-tiba aku tergerak hati tau nak kira berapa orang yang ada dekat situ. Aku buka khemah tu dan terus kira. Bila aku kira-kira ada terlebih seorang, aku kira-kira memang ada terlebih seorang. Aku pelik lah. Aku suruh member aku pula kira. Bila dia dah kira, memang terlebih seorang. Yang terlebih seorang tu, kita orang kira ada dekat khemah yang budak yang badan besar tu, member aku yang seorang tu badan besar. Sebelah dia ada orang tidur, tapi badan orang tu semua gelap je. Apa lagi, kita orang cepat-cepat lah masuk khemah tidur. Keesokan paginya, lepas sarapan semua, kita orang siap-siap nak daki Gunung Ledang. Yang pandainya, kita orang tak bawa bekalan yang banyak. Adalah kita orang bawa kuaci, gula-gula sikit, coklat. Air ada dalam 3 botol. Daki punya daki, kita orang semua take 5. Makanlah ramai-ramai makanan yang dibawa. Disebabkan semua masih muda, stamina pun kuat. Konon tak kisahlah makan sikit pun. Lepas dah siap lepak semua bagai, kita orang mulakan pendakian balik. Dalam pendakian tu, hujan pula turun renyai. Tapi kita orang gagalkan juga nak mendaki. Daki sampailah juga kita orang kat puncak. Dia punya sejuk ditambahkan pula dengan hujan renyai. Memang menggigil aku masa tu. Aku tak duduk lama kat atas puncak tu. Aku pun turun dengan 2 orang member aku. Aku bagi nama dia orang ni Ucup dengan Napak lah, bukan nama sebenar pun. Jadi kita orang bertiga pun turun lah dulu. Tapi kali ni kita orang bertiga turun dengan berlari tau. Sebab hujan dah renyai-renyai. Lari punya lari, aku dengar macam bunyi pokok patah tau. Prak, prak. Bunyilah kuat. Kita orang berhenti kejap, dengar bunyi tu datang daripada mana. Tapi masa tu kita orang berhenti nak dengar bunyi tu datang dari mana. Senyap pula bunyi tu. Kita orang pun mulakan lari balik nak turun ke bawah tu. Lari punya lari. Kali ni kita orang dengar bunyi pokok patah tu bunyilah kuat. Kita orang tak berhenti, tapi tetap lari ke bawah. Tiba-tiba prap prap prap. Kuat betul bunyi dia. Pokok tu tumbang betul-betul depan aku. Nasib baik aku lambat sikit je. Kalau tak aku dah arwah masa tu. Lepas tu kita teruskan perjalanan, berlari lagi. Lama-lama kita orang bertiga dah rasa lemah tau. Dah lah air tak ada, makanan pun tak ada. Kali ni dah tak lari dah. Memang dah tak lari dah. Kita berjalan je. Disebabkan terlalu lapar. Ada salah seorang member aku ni, aku panggil Apak tadi.
Dia dah hampir-hampir nak makan daun tau. Aku cakap, janganlah Pak, janganlah buat macam ni, makan daun pula. Sedang kita orang berjalan-jalan tu, ternampak ada hiker lain yang aku rasa tu budak universiti Diorang baru nak naik atas. Apa lagi, si Ucup ni pura-pura nak buat pingsan sebab nak minta air punya pasal dengan makanan sikit daripada hiker tu. Kita orang pun berlakon lah papah si Ucup ni. Dengan baik hatinya hiker ni, diorang bagi kita orang Maggi, sebungkus coklat, air sikit. Kita orang makan macam tak dapat makan seminggu tau. Lepas makan tu barulah kita orang ni ada tenaga sikit. Dah ada tenaga, kita orang pun turun bawah dengan berlari balik. Sampai je kat bawah, waktu pun dah petang. Ada member kita orang yang tak follow naik ke puncak. Diorang dah siap masak dah untuk kita orang semua. Sampai-sampainya dengan pelahap kita orang makan sebab terlalu lapar. Lepas makan, tunggu pula member lain turun pula daripada puncak. Sementara tu aku siap-siap mandi semua, tukar baju semua bagai. Bila semua dah turun, malam tu aku tidur awal sebab dah terlalu penat. Dan besoknya kita orang semua pack barang dan bertolak balik ke KL. Sampai KL barulah masing-masing bercerita. Dan itulah dia kisah aku